selamat sejahtera kepada Dr. Azrin. Saya ialah Nur Farhana binti Kamaruddin, nama matrik 264738, merupakan salah seorang pelajar yang mengikuti kelas doktor lah. Sepanjang pengalaman saya berkhidmat sebagai seorang kaunselor pelatih di SOE, iaitu School of Education. Saya merupakan salah seorang daripada 21 pelatih yang menjalani praktikal di SOE lah. Sepanjang pengalaman saya bekerja menjalani praktikal selama hampir 4 bulan, pengalaman saya nak cakap banyak tak banyak, tapi apa yang dapat saya kongsikan adalah saya menjalani praktikal ni, perjalanan dia sama je seperti praktikal tempat lain, iaitu ada hari-hari yang saya bertugas dan saya kena masuk office, punch card pada pukul 8 pagi, lepas tu punch out pada pukul 5 petang. Dan sepanjang waktu saya berada di agensi tu, saya banyak lakukan kerja sendirilah. Dan kalau diberi kerja oleh penyediaan agensi iaitu Encik Nasir, baru saya akan jalankan tugas bersama rakan-rakan saya. Kalau tak, saya dan rakan-rakan saya ni akan menjalankan masuk kelas dan jalankan kerja masing-masing lah. Maksudnya siapkan report, sediakan nota sesi dan sebagainya. Sepanjang pengalaman saya selama 4 bulan ni, dalam saya menjalani praktikum dan buat sesi, jalankan sesi kaunseling bersama dengan klien-klien, apa yang dapat saya kongsikan dekat sini, saya nak kongsikanlah pengalaman saya sebagai seorang kaunselor pelatih. Memandangkan sebelum ni macam saya hanya belajar dan saya tak praktikkan pun dekat mana-mana orang, dan pada semasa ni saya kena praktikkan, saya kena siapkan diri saya untuk menjadi seorang kaunselor pelatih. Jadi bagi saya benda ini merupakan satu pengalaman yang tak ternilai lah harganya. Sebab saya dapat ukur kemampuan saya setahap mana kemampuan saya dalam menjalani sesi. Macam sebelum ni mungkin saya hanya mendengar daripada kisah-kisah benar daripada kaunselor-kaunselor ataupun hasil daripada penceritaan orang lain. Dan sekarang ni saya sendiri yang alami benda ni, di mana bila kita menjalani sesi kaunseling ni, kita akan jumpa dengan pelbagai klien yang datang daripada latar belakang yang berbeza dan juga masalah yang berbeza. So dari sini saya dapat belajar banyak benda, di mana sebagai seorang kaunselor ni sebenarnya saya perlu setkan mindset yang kita tak boleh nak judge masalah orang. Dan mungkin masalah tu pada kita sebenarnya macam sebelum kita fikir benda tu remeh, tapi bila kita menjadi seorang kaunselor pelatih ni, kita kena rasionalkan diri kita. Maksudnya macam sebenarnya masalah ini memberi kesan juga kepada orang lain, walaupun benda tu pada kita, benda tu tak mengganggu, tapi pada orang lain dia mengganggu. So daripada sini saya akan belajar macam saya ni kena menekankan penerimaan tanpa syarat. Lepas tu dan bila kita jalankan sesi kaunseling dengan ramai klien, kita akan temui banyak masalah yang sebelum ni macam kita tak pernah handle pun benda tu dan kita tak pernah dengar pun. Tapi bila kita jalankan sesi kaunseling, kita akan jumpa dan kita dari situ kita dapat ukur kemampuan diri kita. Kemampuan contoh macam saya jumpa satu kes klien di mana klien ni dia nak berkahwin, dan dia bila dah hampir dalam seminggu nak berkahwin, tiba-tiba dia rasa macam dia tak nak kahwin, dia tak boleh nak teruskan semua tu. So dari situ kita akan jumpa macam sebenarnya berat sangat masalah, sebab dia dah melibatkan orang awam, dia melibatkan ibu bapa. Dia keputusan yang dia ambil tu, kalau sekiranya benda tu kita tersalah tafsir, tersalah beri maklum balas, benda tu akan mendatangkan kesan buruk kepada diri klien sendirilah. So dekat sini saya dapat pengalaman lah macam mana saya nak handle benda ni, macam mana saya nak rasionalkan balik klien tu sebenarnya apa tindakan yang sewajarnya diambil. So dari situ banyaklah yang saya pelajari, dan saya rasa itu adalah salah satu pengalaman yang sangat bermakna lah pada diri saya. Dan di situ macam saya rasa macam sebenarnya saya mampu untuk atasi benda ni. Saya dah keluar daripada comfort zone saya. Maksudnya macam saya akan lakukan yang terbaik. Saya akan lakukan yang terbaik lah untuk selesaikan masalah klien saya. Macam saya cuba untuk do my best untuk selesaikan isu semua tu. So setakat ni dengan bantuan daripada kawan-kawan, bantuan doktor, dengan ikuti kelas doktor. So bila doktor bagi cadangan-cadangan, macam bagi cadangan kepada isu kawan-kawan saya dapat ambil benda tu sebagai satu perkara yang boleh saya improvekan dalam sesi saya
improvekan diri saya. Okey, setakat tu sajalah saya rasa saya nak kongsikan pada hari ini, dan saya nak ucapkan ribuan terima kasihlah kepada Dr. Azril sebab banyak membantu saya dan rakan-rakan dalam menjalani praktikum. Sekian, terima kasih.